Ini kita Munyatul Musalli muka surat 25. Surat 25 baris yang ke-15 daripada atas. Baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Manakala luput akan dia akan seseorang, luput sembahyang, yakni oleh sembahyang. Manakala luput akan dia akan seseorang sembahyang, yakni oleh sembahyang, tertinggal sembahyang, hendaklah diqadakkan bersegera, kemudian taubah ia daripada kembali umpama yang demikian itu. Ni kalau hak rumi perenggang baru dah. Hak rumi perenggang baru. Kita hak Jawi ni kok tak ada apa-apalah. Cuma saya buat titik molek tu. Hak manakala tu memang perenggang baru tu, perenggang baru tu. Manakala luput akan dia, akan seseorang sembahyang tu fa'il dia oleh sembahyang. Luput sembahyang mana apa ni? Tok semayang lah. Luput semayang ni makna tok semayang. Apa hukumnya? Hendaklah diqadakkan bersegera. Hendaklah, yakni wajiblah diqadakkan bersegera. Kalau qadak bersegera ni kena kepada luput sembahyang, tertinggal sembahyang yang berdosa. Kalau luput sembahyang, tertinggal sembahyang yang tidak berdosa, qadak bersegera juga. Tapi bersegera tu hukumnya adalah sunat. Jadi terdahulu penekanan berkaitan dengan sembahyang. Penekanan berkaitan dengan sembahyang. Yang mana orang yang meninggalkan sembahyang ni sebesar-besar dosa, sebesar-besar dosa, terlebih akbar daripada kabair, terlebih besar dari dosa-dosa yang besar. Orang yang meninggalkan sembahyang ni setengah pandangan menghukumkan kafir. Orang yang meninggalkan sembahyang dihukumkan kafir. Di Musad 24 dahulu didatangkan beberapa hadis hak berkaitan dengan orang yang meninggalkan sembahyang kafir. Di antara hadis yang didatangkan dalam kitab ni, al-ahdu baina al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkan akan sembahyang maka kafir. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang sengaja, maksudnya kufur ia hal keadaan nyata terang kafir dianya. Jadi ada hadis yang menceritakan kafir orang meninggalkan sembahyang. Mazhab Syafi'i kafir nikmat lah. Itu mazhab Syafi'i kafir nikmat. Bahkan di kalangan sahabat, ini dinyatakan dalam kitab Zawajir bagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dan kitab Zawajirnya menyatakan bahawa di antara sahabat yang menghukumkan orang tinggal sembahyang di kafir ni, di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Jabir bin Muhammad, Jabir bin Abdullah yang mengatakan kafir orang meninggalkan sembahyang.
orang kemudian waktu sahabat di kalangan ulama yang menghukum kafir dengan semayang, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali, Ishaq bin Rahawai, Abdullah Al-Mubarak, Wan Nakhai, Hakam bin Uyainah. Dia ada ulama-ulama yang menghukumkan orang tinggal semayang ni kafir agama. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, kafir nikmat. Dan orang yang meninggalkan semayang ni hukum bunuh bidarbi unuki, dengan potong leher. Dengan potong, kena potong leher orang yang tinggal semayang. Ini berat tinggal semayang. Mana ni? Panjang cerita bab tinggal semayang ni. Kemudian pergi pula kepada penekanan kita kepada mereka yang bertanggungjawab kita. Dalam kitab ni sudah menyatakan terang, hak tinggal semayang tu tinggal semayang jelas nyatalah. Hak semayang tapi tak belajar langsung. Belajar semayang pada masa budak-budak sekolah dulu. Semayang ni tiang agama. Tiang ni kena mahir lah, kena mahir molek tiang. Hak tunggu saya sebut, tiang ni tak boleh geting-geting, dia kata kena timbang air molek. Pada geting apa? Geting ada. Kita duduk jauh. Betul. Kanan. Kiri. Buatlah. Nanti saya ingat. Sebab apa? Dah mata kan? Boleh. Okey, Okey. Ambil timbang air, tak betul. Tunggu saya kata semayang kena timbang air molek. Tak boleh nak geting dengan mata, tak boleh. Sebab ini apa? Tiang agama. Tiba-tiba semayang rajin. Ilmu semayang, ilmu masa budak-budak. Bayangkan. Rokok sujud di hadapan Allah dengan ilmu budak-budak. Ilmu dunia belajar belah-belah tahun. Ilmu tiang agama yang Nabi terima direct daripada Allah, pakai ilmu masa budak-budak. Gitu ke orang yang nak menegakkan tiang agama Allah? Begitu ke mereka yang mendirikan semayang, wa yuqimunas salah, dan mendiri mereka itu akan semayang? Gitu ke? Dan kita ni orang yang semayang dalam keadaan tidak menyempurnakan syarat rukun, hukumnya meninggalkan semayang. Hukum pada syarak, dia tinggal semayang lagi, tak semayang laginya. Hukum syaraknya, dia masih lagi belum sembahyang. Kalau semayang tidak melengkapkan dia punya syarat dan rukun. Sebab tu Nabi bersabda pada Khalad bin Rafi', orang Badawi, sahabat Nabi SAW, semayang 3 kali berhampiran dengan Nabi SAW. Nabi bersabda pada Khalad bin Rafi', fa innaka lam tusalli, kerana sesungguhnya kamu belum sembahyang. Kamu belum sembahyang, Nabi kata. Mana apa ni? Khalad bin Rafi' semayang 3 kali tak betul, tak panggil semayang pun. Belum sembahyang. Padahal Khalad bin Rafi', orang Badawi ni, semayang 3 kali dah buatnya. Dah. Nabi kata, fa innaka lam tusalli, kerana kamu belum sembahyang. Ini takut ni, semayang tunggang-tunggik sampai di hari akhirah tak ada semayang. Mana ada semayang tunggang-tunggik? Tunggang hak mana? Tunggik hak mana? Taklah semayang tunggang-tunggik. No. Tunggang. Lepas tu tunggik. Kena cakap gitu. Semayang tunggang-tunggik, lekok dari dahi, dia kata. Lekok dahi. Lekok buat orang ni gesek dah. Tanya. Semayang tunggang-tunggik, lekok dahi-dahi. Tapi belajar ke tak? Tak belajar. Belajar, dia kata. Belajar masa sekolah zaman dulu. Allah, tergamuk. Nak bawa ke mati tiang agama dengan ilmu yang dipelajari masa budak-budak. Kita belajar masa budak-budak ni, faham lah. Belajar kan ni masa budak-budak. Belajar.
Belajarlah. Ingat-ingat bacaan dalam sembahyang ni memang masih budak-budak belaka. Kita ingat bacaan dalam sembahyang ni, kita tak sedar pun bila kita ingat, mana masa budak sangat. Kita pandai baca dalam iftitah, masa budak. Bila dah tahulah, masa budak sungguh lah. Kita pandai baca tasbih rakaat sujud pun sama. Kita pandai baca tasyahud pun sama juga masa budak-budak. Pandai baca, betul tak baca? Sama lah juga. Pandai baca Quran daripada budak-budak, pandai baca Fatihah, pandai baca juz amma, ingat dada. Kan kita budak-budak kan juz amma, ingat dada. Sebab kita naik Quran besar, barulah kita mengenal. Zaman budak-budak dulu, kita ada Quran kecil, kita ada Quran besar. Pandai ni? Kan? Tak habis je Quran kecil. Bila mung ni nak naik Quran besar? Ni kalau orang bahasa orang dulu. Sekarang tak ada dah. Dia ambil Iqra, dia ambil Al-Baqarah, lepas tu juz amma. Bila nak sampai juz amma? Tak siapa-siapa. Lepas tu ada budak sekarang tak ingat surah yang nak baca dalam sembahyang. Dia tak belajar tu. Kita budak-budak dulu juz amma kita tak mengenal. Padahal kita dah mengenal benarnya. Kita ulang, kita alih. Tunggu alih lah, tunggu yang alih kan. Kita ulang lagi, mau tunggu alih. Kita mengenal ke tak? Kita tak mengenal, apa tak mengenal? Kita dah mengenal. Kita hanya tu kata kita ingat benarnya. Kita ingat. Ni. Jadi maknanya kita juz amma ni dia panggil muqaddam. Kau kecil lah. Panggil kau kecil. Mana kau kecil ni memang kita pandai. Betul ke tak? Tak ada orang tak pandai Fatihah. Semua pandai belaka. Betul ke tak? Dah kita ngaji masa budak-budak kan. Ngaji masa budak ngaji gitu je. Ngaji gitu je. Betul ke tak? Kena berguru pula kemudian. Hak masa budak-budak tu masa budak-budak lah. Kita ngapa hukum 13 tu masa budak-budak. Itu pekat permulaan. Tapi untuk tiang agama tidak memada sangat-sangat lah dengan ilmu budak-budak tu. Kena belajar molek. Sebab apa? Ini tiang agama. Kalau semayang tak betul, pada hukum syaratnya belum sembahyang. Tak ada benda lah. Kemudian Syekh Daud tekan pula kewajipan kita kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab kita. Anak, isteri, dia bertanggungjawab kita. Makna kita kena tekan molek bab semayang ni. Tekan molek bab semayang sampai peringkat kalau tak mau semayang juga dia kena kena keraskan, kena tegas, sampai peringkat kena hukum. Tak mau semayang juga maka haram kita berkasih sayang, haram kita duduk bersama. Tapi kita masih duduk bersama, kenapa? Kerana kita masih nak mendidik dia. Sepatutnya kita halau sebab dia ni musuh Allah, musuh Rasul tak semayang ni. Tapi kalau kita halau, jadi bertambah jauh dia daripada agama, bertambah rosak dia. Maka kita kekalkan anak cucu kita yang duduk sama kita dan kadang duduk sama kita, kekalkan sampai masa dia pun nak pindah sendiri. Sebab dia serabut dah dengar orang tua ni duduk suruh semayang ke dianya, dia pun berpindah. Alhamdulillah, keluar dah musuh Allah daripada rumah kita. Sangat-sangat takut bila ada musuh Allah dalam rumah kita. Allah turun balak. Apabila balak diturunkan, al-balak iza nazala amma. Balak bila turun dia akan meratai. Bukan kena pada dok semayang je, kena dengan orang hak semayang-semayang tu juga. Jadi sekarang ni punca balak sudah keluar daripada rumah kita. Alhamdulillah. Walaupun keluarga kita sekalipun, walaupun ayah-ayah kita sekalipun, anak-anak kita sekalipun, adik-beradik keluarga kita sekalipun, dalam bab semayang tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Kena semayang. Ini tiang agama. Pada ni. Ini hak penekanan berkaitan dengan kewajipan sembahyang. Berkaitan dengan
kewajipan sembahyang. Nak pergi pula. Macam mana jikalau orang ni luput sembahyang? Sekarang ni sembahyang lah, alhamdulillah. Masa-masa dahulu ada luput. Mana apa? Tak sembahyang. Macam mana nak kira pula? Dia kalau kita didik anak kita dengan didik yang diajak oleh Nabi, tak ada lah tinggal semayang. Sebab daripada 7 tahun sampai umur 15 tahun duduk dengan kita. Tekan bab semayang. Tak ada sebarang keuzuran dah. Mengantuk ke, sibuk ke, anak ni demam ke, okey lah, motor ke, tak boleh bangun ke, berlaku kemalangan, jadi ada tangan kaki patah ke, dah semayang tetap wajib semayang. Tak ada uzur dah. Tak ada dah. Apa? Excuse apa? Excuse. Ada ni. Tak ada. Tak berjauh tahun, tak ada. Budak ni tak balik lagi, tak ada kewajipan. Memang budak ni tak ada kewajipan sebab dia belum mukallaf. Ni kewajipan atas kita ni. Nak didik, nak latih, nak ceritanya, semayang mu tak boleh tinggal walaupun sakit macam mana sakit sekalipun. Ni kewajipan ibu bapa. Tapi kewajipan ibu bapa ni lah kadang-kadang tidak ditunaikan. Kalau pergi hospital tu, hak buat kanak-kanak tu, hak 7 tahun ke atas tu, seorang pun budak tak semayang. Mak ayah dia tak suruh semayang pun. Alasan mak ayah dia, budak tak balik lagi, dia kata. Memanglah budak tak balik lagi, tak ada hukum. Ke kamu pun belum balik juga? Mak tu belum balik ke? Biasa di hospital ni mak yang jaga. Biasalah mak yang jaga. Kalau anak masuk hospital, biasa mak yang jaga. Kalau anak masuk hospital, ayah jaga, dia akan jadi janggal. Janggal sebab apa? Ni kelik-kelik, seorang je lelaki, cotek ke, kelik-kelik ke, orang apa? Dak lain puan belaka. Dia dah hak mak dia nak jaga anak di rumah tu. Hospital ni ayah kena jaga. Pelik sikitlah sebab kebanyakan dalam wad tu mak yang jaga. Kebanyakan lah. Memang ada lelaki ayah yang jaga. Tapi macam tu sikitlah. Suruh dak semayang, dak suruh. Kita mak ayah ni berkewajipan, kita mukallaf. Kita wajib kena suruh anak kita semayang. Nak cerita semayang tak ada tinggal. Nanti kamu balik, kamu besar, kamu sakit macam mana pun, kekal kewajipan semayang atas kamu. Tapi sakit nak semayang macam mana? Ajar cara semayang sakit. Duduk, mengiring, melentang. Melentang pun, ajarlah semayang melentang. Sakit ni pula perlu berwuduk, bertayamum. Ajar berwuduk serta bertayamum. Ni kewajipan mak ayah. Kalau ajar gini sungguh, insya-Allah budak ni balik tak akan tinggal semayang. Hak dulu-dulunya tinggal semayang, kerana masa budak-budak pun mak ayah buat remeh, buat ringan. Jadi anak bila dia balik, dia buat remeh, buat ringan juga. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang dok sibuk dok semayang. Sebab mak ayah dahulu, dia ialah dulu-dulu ada yang jenis tegas, ada yang jenis longgar. Semayang ke, tak semayang ke, dia buat ringan je mak ayah. Ada yang seumpama tu. Sebab apa? Manja tau. Mak ayah manja. Tak semayang budak. Kemudian timbul pula luput semayang ni kerana jahil bab hid nipah. Tu dia belaka tu, kerana mak ayah tak ajar bab hukum hid nipah. Maka berlakulah luput semayang, tertinggal semayang kerana jahil bab hid nipah. Di Terengganu kita dulu, ramai mana orang yang beramal dengan tunggu 40, tunggu 44, baru mandi, baru semayang. Nipahnya 30 kerindah. Bayang lama mana tinggal semayang. Ni berat belaka ni. Berat belaka. Mak ayah tak ajar. Mak ayah tak ajar masa dia budak-budak. Lepas tu yang melahirkan anak ni, kalau keluar dari nipah, dia tak belajar, walau dia wajib belajar sendiri. Suami pula tak ajar, kena pula tak suami, kena belakalah. Diri sendiri
Yang tak belajar baik nipah, berdosalah dia tinggal sembahyang. Suami tak ajar, suami akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Dahulu mak ayah dah ajar, mak ayah pun ada bahagian. Lepas tu diri sendiri, ibu ni yang tak sembahyang, dia berdosa besar kerana jahil fardhu ain baik nipah, dosa besar kerana tinggal sembahyang, bahagian dia. Bahagian mak ayah kena cuai, bahagian suami kena tak tunaikan tanggungjawab, cuai. Berlakulah tinggal sembahyang, luput sembahyang. Ini manakala luput akan dia akan seseorang semani oleh sembahyang. Ada tinggal sembahyang, hukumnya hendaklah ni wajiblah diqadakkan bersegera. Ni kena bicara bab qada sembahyang lah. Qada bersegera. Satunya wajib qada, satunya wajib bersegera. Satunya wajib qada, satunya wajib bersegera. Wajib qada satu, satunya wajib bersegera. Wajib bersegera. Kemudian saya baca mengelupah tu, saya baca mengelupah, saya ada catat sini masa mengaji tapi tak perasan. Saya baca mengelupah tu, bayatah baca tadi. Dan sangka barang yang dimaafkan bagi orang yang awam, yang lalai, yang terkelan dalam lalainya. Saya mengajinya sehingga. Saya mengaji sehingga. Sehingga barang yang dimaafkan bagi orang yang awam. Bukan sangka, sehingga. Makna perkara ni asalnya dimaafkan pada orang awam. Kita orang awam ni banyak maaf-maaf. Ada ni. Kita orang awam, orang kebanyakan, banyak kesalahan kita dimaafkan. Jahil, tapi jahil yang dimaafkan atas orang awam. Banyaklah jahil dimaafkan atas orang awam. Tapi jahilnya sampai ke kita masih lagi berkasih sayang dengan orang yang Allah dan Rasul ni. Ni tak maaf ni. Orang tak semayang, kita kasih sayang juga dengan dia. Saya jahil seorang awam. Dah tak maaf. Ini tak maaf. Biasanya orang awam ni, orang kebanyakan, kamu buat gitu selama ni, lepas tu macam mana? Baiki. Dah sebelum ni, tak apalah. Maaf, tu tak apalah. Kena semayang semula, tak apa, tak ayah, tak apa. Tak ayah. Berdosa ke tak? Tak berdosa lah sebab dimaafkan. Banyak perkara pekoh ni. Banyak pekoh, banyak orang awam dimaafkan. Pada ni. Dia semayang berdehim lah. Bunyi lah semayang dia. Tak, orang awam pun sama kat tu. Maaf, tak batal semayang dianya. Pada ni. Banyak perkara yang dah berdehim. Orang semayang kan dibunyi. Batal dan mazhab pandangan muktamad. Tapi dimaafkan tak orang awam. Biarlah ke dia lah. Kalau kita boleh tegur, bising dalam semayang ni. Jangan duk bunyi kau. Allah tekok tak sedap. Makan obat lah dulunya. Masa semayang bunyi berdeheng. Sudah salam tak bunyi pun. Dalam semayang bunyi berdeheng. Dalam semayang bunyi medu. Pada medu. Medu angin. Sudah semayang tak ada pun. Pada ni. Lepas tu macam mana? Kita boleh baiki, kita baiki. Kalau kita kata biar ke dia, tak apalah. Tu macam mana dah semayang dia tu batal kata. Tak ada orang awam maaf je. Biar. Tu bab pekoh. Ada ni. Berkasih sayang dengan orang yang menyela Allah dan Rasul. Hak tu tidak dimaafkan. Dia tinggal semayang. Tahu tak tinggal semayang ni macam mana? Berat tinggal semayang ni. Dia tak tinggal semayang pun dia baik. Ni tak maaf gini ni. Tak maaf. Walaupun dia orang awam pun tak maaf. Sehingga kan perkara ni atau awam maaf, ni tak maaf. Balik ni. Berat sangatlah. Sebab tinggal semayang besar sangat dalam agama kita. Besar sangat-sangat. Tapi memanglah akan timbul di akhir zaman golongan yang mensia-siakan sembahyang. Akan timbul di akhir zaman
golongan yang mensia-siakan sembahyang. Itu sebut dalam ayat tu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat. Ada dalam ayat tu dalam kitab Wisyaul Afraq. Akan timbul di akhir zaman kemudian ni mereka yang mensia-siakan sembahyang. Sungguh di tempat kita ni sembahyang tu ada amati jugalah. Cuma kadang-kadang belajarnya kurang, kena perbaikilah bab belajar tu. Tapi ada setengah-setengah tempat, setengah negeri, dia bab sembahyang ni memang sangat-sangat tidak dipedulikan. Sangat-sangat tidak dipedulikan, tak sembahyang dan tak terfikir pun bakal libat sembahyang. Sungguh, terkadang apabila jiran tetangga yang baru bila ada orang yang baru berpindah rumah sebelah, tanya rumah sebelah kiblatnya kok mana, terkia-kia nak jawab, tak tahu nak jawab. Ada ni dululah, sekarang ni semua ada telefon belaka dah, dak tanya jiran dah. Dulu tanya jiran, masuk rumah baru tanya orang sebelah lah. Nak sembahyang ni dulu kan mana ada kompas ni balik Mekah lah. Oh, kompas Mekah adalah ni. Sekarang ni dalam telefon ada belaka dah. Mana kalau tanya jiran je akan terkia-kia. Dia tak sembahyang dan tak ada cita-cita nak sembahyang sampai kiblat dak tahu ke mana. Ni ada tempat yang seumpama tu. Tempat kita ni boleh tahan lagi lah bab sembahyang ni, tapi kena banyak belajar bab sembahyang. Tapi Al-Quran sudah mengatakan akan timbul mereka yang mensia-siakan sembahyang. Kalau sembahyang tempat kita ni kadang-kadang ada yang sembahyang tapi tak belajar. Kena belajar molek bab sembahyang. Sekarang tekan dah bab sembahyang, macam mana hak lepas-lepas, hak luput sembahyang, hak lepas-lepas ni. Manakala luput akan seseorang sembahyang ni oleh sembahyang, hendaklah ini wajiblah diqadakkan bersegera.